Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bereaction tentang Ustaz Kazim Ilyas yang telah disihir. Sebenarnya sebelum ini, beberapa tahun yang lalu pun Ustaz Kazim Ilyas pernah disihir. Dia pernah menceritakan di ceramah dia. Dulu saya pernah mengikuti ceramah Ustaz Kazim Ilyas. Okey. Saya ingin beri reaction tentang sihir video tentang Ustaz Kazim Ilyas ni. Sebelum tu saya nak beritahu bahawa sihir itu wujud. Dalam Al-Quran juga banyak menceritakan tentang kewujudan sihir, iaitu dalam surah semuanya ada 26 ayat menceritakan tentang sihir. Pertama surah Al-Baqarah 102, kedua surah Al-Maidah 110, ketiga surah Al-Nam 7 ayat 7, lepas tu surah Al-Araf 19, 113, 112, 113, 116, 120 dan 132. Surah Yunus ayat 2, ayat 20, ayat 76, ayat 77, ayat 79, ayat 80 dan ayat 81. Lepas tu yang keenam surah Hud ayat 7. Lepas itu ketujuh surah Al-Hijr iaitu ayat 15. Lepas itu ke-8 surah Al-Isra ayat 47 dan 101. Lepas itu surah Toha ayat 57, 58, 63, 66, 69, 70, 71 dan 73. Setiap ayat ini mengisahkan surah Toha ini mengisahkan tentang Nabi Musa. Dia ingin berjumpa dengan Firaun, jadi dia berhadapan dengan ahli sihir masa itu. Yang kisah Nabi Musa melontarkan tongkat dia dan tongkat dia menjadi ular, ada di surah Toha. Ini juga tentang sihir surah ni. Lepas tu surah Al-Anbiya ayat 3, lepas tu surah Al-Mu'minun ayat 89, lepas tu surah yang ke-11 tadi Al-Mu'minun ayat 89. Lepas tu yang ke-12, nombor 12, surah Al-Furqan ayat 8. Lepas tu yang ke-13 surah Al-Asura ayat 34, 35, 37, 38, 40, 41, 46, 49, 153, 186. Itu di antara ayat yang menceritakan tentang sihir. Lepas tu ayat yang ke-14, nombor 14, ayat surah Al-An'am
ayat 13. Lepas tu yang nombor ke-15 surah Al-Qasas ayat 36 dan 48. Lepas tu nombor 16 surah Sabah ayat 43. Lepas tu lepas tu nombor 17 surah As-Safaat ayat ke-15. Lepas tu nombor 18 surah Sod ayat ke-4. Lepas tu nombor 19 surah Ghafir ayat 24. Lepas tu lepas tu nombor 20 Al-Zuhruf ayat 30 dan 49. Ini surah menceritakan tentang sihir. Setiap ayat yang saya sebut nombor-nombor itu adalah menceritakan tentang sihir. Lepas tu yang ke-21 surah Al-Ahqaf ayat 7. Lepas tu yang nombor ke-22 surah Az-Zariyat ayat 39 dan 52. Lepas tu nombor 23 surah At-Tur ayat 15. Lepas tu yang ke-24 surah Al-Qamar ayat 2. Lepas itu nombor 25 surah As-Saff ayat 6. Lepas tu nombor 26 surah Al-Mudaththir ayat 23. Semuanya jumlahnya adalah 26 surah dalam Al-Quran menyebutkan tentang sihir. Artinya sihir ini bukan khayalan, bukan mitos. Semua yang terkena sihir akan merasa sakit dan pedihnya sihir itu. Okey, saya ingin menceritakan, saya ingin beri reaction video Datuk Ustaz Kazim Ilyas, kerana saya pernah mengikuti ceramah dia dulu, tapi sekarang saya kurang sudah, sebab saya sudah berubah manhaj. Tapi saya tetap menghormati Ustaz Kazim Ilyas. Kita nak mulakan dengan hadis. Ini adalah hadis sahih. Saya akan memberitahu tentang hadis ini untuk semua, bahawa sihir itu ada, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terkena sihir. Ini matan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Katanya, seorang lelaki dari Bani Zuraik yang bernama Lubaid bin Al-Asam telah menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga baginda Rasulullah khayal seakan-akan baginda sedang berbuat sesuatu yang baginda sebenarnya baginda tidak melakukannya, sehingga pada suatu hari atau pada suatu malam dan baginda bersamaku, tetapi baginda asyik berdoa dan terus berdoa. Kemudian baginda bersabda, "Wahai Aisyah, adakah anda tahu bahwasanya Allah telah memberitahuku tentang perkara yang telah aku pohon keterangan daripadanya. Telah datang kepadaku dua orang lelaki, seorang duduk di kepala dan seorang lagi di sisi kakiku.
yaitu di hujung kaki. Seorang bertanya kepada rakannya, apakah penyakit lelaki ini? Jawabnya, ia disihir. Tanyanya lagi, siapa yang telah menyihirnya? Yaitu menyihir Rasulullah alaihi wasallam. Jawabnya, Lubaid bin Al-Asam. Okey, Lubaid ini adalah seorang Yahudi. Tanya pada benda apa? Okey, medium untuk disihir, medium yang digunakan untuk mesihir Rasulullah masa itu. Ini yang ditanya. Pasti dijawab pada sikat, rambut yang gugur dan janggut yang gugur ketika disikat, dan selaput mayang kurma jantan. Okey, yang dimaksudkan bulu kemulauan dan rambut yang digugur. Okey, medium yang digunakan oleh Lubaid Al-Asam, seorang Yahudi itu, dia mengambil rambut Rasulullah. Itulah medium digunakan dia untuk menyihir. Lepas tu ditanyakan lagi, di mana? Ya, jawabnya di Pigi Zirwan. Ini tempat mandi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan sekelompok para sahabat baginda pergi ke perigi tersebut. Kemudian baginda pulang lalu bersabda, wahai Aisyah, airnya seolah seperti air inai, kepala-kepala kurmanya seperti kepala-kepala syaitan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okay. Masa itu Rasulullah bertanya dengan kedua orang yang duduk di kepala dan di hujung kaki itu adalah malaikat yang diutuskan oleh Allah. Malaikat yang telah diutuskan oleh Allah untuk merawat Rasulullah lah. Dan saya ada tengok hari itu Al-Fadil Ustaz Muhammad Faizal. Okay. Dia macam ni, dia telah memberitahu sihir yang disihirkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sihir yang kuat. Kalau dia terkena kepada orang biasa boleh membawa maut. Tapi disebabkan Rasulullah ini Rasul Allah, jadi Rasulullah selamat. Okey, sekarang itu kisahnya. Okey, pasti kita dengar yang tentang hadis tadi tu. Sihir itu kalau terkena kepada orang biasa memang bahaya lah, boleh membawa maut. Tapi disebabkan Rasulullah tu Rasul, jadi Allah melindung. Jadi sihir itu jadi seperti khayal lah, jadi sihir ringan. Tapi terkena kepada manusia biasa, dia boleh membawa maut. Na'udzubillah min zalik. Okey, jom kita dengar luahan hati Ustaz Kazim Elias tentang dia telah disihir. Jom. Nampak. Jadi nampak agut. Tu. Okey, itu tekan dah. Okey. Sekejap. Okey. Bagi dia horizontal lah tu. Pusing horizontal macam ni. Gitu. Betul. Nampak kaki pula. Macam ni. Oh, nampak Oh. Okey. Ni dia. Okey. Ni nak tengok kaki ni, bahagian kaki lah.
Tadi belum saya tunjuk lagi bahagian betis. Nampak kot. Nampak. Yang lain nampak yang saya rasa nampak kot. Penonton macam mana nampak kan? Itulah keadaan semasa kaki yang berbahagia Datuk. Allahu Akbar. Bukannya gaut, sebab ramai kata gaut dah apa. Ramai yang tersalah tanya. Kawan saya pun tanya, adakah gaut? Saya kata bukan juga. Di sebelah kiri saja, bermula daripada betis turun ke bawah. Tapi nampak hari ni dah banyak kurang. Besok ke hospital lagi, tengok apa lagi masalah. Saya harap janganlah kena tahan wat. Tak nak lah, nak operate apa lagi, saya tak nak dah, saya tak mau dah. Jadi kita buat rawatan Islam sejak daripada, kalau tuan-tuan perasan dah 2 minggu lah kita buat rawatan. Macam-macam ubat kita dah cuba. Alhamdulillah berkesan. Dia tak bekak, dia dah tak, apa orang sebut dah merening apa. Dah tak ada dah. Cuma agak sakit lah bila berjalan, bila duduk lama, bila kena baring dia. Itu yang betis tu saya tak nak tunjuk lagi amat. Tunjukkan nyilu pula rasanya. Oi, saya menengoknya. Aduh, ya Allah. Jadi cukuplah kita tunjukkan kaki je. Yang betis tu kita tak tunjuk lagi lah. Jadi saya tunjukkan pada tuan-tuan petang tadi, daripada ada satu program berkenaan dengan sihir ni. Sekarang saya tunjukkan pada dia orang apa benda yang sebelum kejadian, yang kita jumpa sebelum kejadian. Jadi saya nak tunjuk pada tuan-tuan, ini dia. Ini dijumpai di tempat laluan saya pergi mengajar, ataupun laluan khas saya untuk ke dewan. Dewan saya ni tempat saya mengajar di Al-Barakah ni, dewan besar. Jadi orang lain tak lalu laluan tu untuk saya sahaja. Jadi kita jumpa abu, dan dalam abu tu ada gambar saya yang dibakar. Saya tunjukkan sebagai satu pengajaran. Selepas kejadian ni kaki saya membengkak. Kita mula-mula kita ingat bisul ke apa ke. Rupanya bukan. Jadi ini saya tunjukkan malam ni eksklusif pada tuan-tuan. Diletakkan betul-betul pada laluan saya nak mengajar. Jadi bila keluar pada dewan tu baru saya perasan. Jadi selepas daripada itu kaki sebelah kiri saya memang tak boleh jalan, sentuh pun tak boleh. Ini kadang-kadang ialah kita pun tak tahu apa benda kan. Jadi kita pandang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi ni nak naikkan darjat, nak hapuskan dosa kita. InsyaAllah saya mampu menghadapinya. Allah Maha mengetahui. Kita teruskan, sebab tu macam mana pun saya nak mengajar juga, saya nak ceramah juga. Muka sekat lah macam mana pun. Kalau kita saya masuk dalam wat, kena tahan wat pun, dalam lewat pun kita mengajar. Sebab saya dah bagi tahu, ubat saya salah satunya ialah melakukan apa yang saya suka. Yang saya suka ialah mengajar orang, walaupun ada orang tak suka. Tapi dengan mengajar ni saya rasa sihat, saya rasa kuat, saya lupakan banyak masalah, saya rasa seronok, saya boleh baca ayat Quran, saya boleh baca hadis, saya boleh gurau dengan orang. Jadi saya rasa satu terapi yang sangat kuat untuk penyakit-penyakit saya. Itulah Ustaz Ahmad. InsyaAllah tuan-puan dirahmati Allah. Saya pun baru tahu tuan-puan dirahmati Allah. Mana kata hadiah yang bakar ya Datuk. Allahu Akbar. Jadi tuan-puan dirahmati Allah,
mungkin orang tahu laluan ustaz. Itulah orang tahulah tu kan. Baik, jadi apa yang diceritakan Datuk ni pun sebenarnya saya takut juga tuan-puan. Jadi benda-benda macam ni pun kita tak jangka kan tuan-puan boleh berlaku. Apa pun yang berlaku ini sebagai satu pengajaran buat kita semua. Dan hari ini tuan-puan melihat sendiri dan mendengar sendiri daripada mulut yang berbahagia sendiri, yang berbahagia Datuk sendiri tentang apa yang telah berlaku. Baik, cuma tuan-puan masih tak berkesempatan lagi melihat bahagian betis. Saya dah tengok. Seriau jugalah saya tengok dikorek-koreknya bahagian tu untuk dicuci dan sebagainya. Baik tuan-puan dirahmati Allah. Mana kata pihak doktor kata nak buat pembedahan ke macam mana tu? Besok baru saya pergi jumpa pakar lagi. Saya pun tak nak dah operate, saya tak nak dah. Saya dah terlalu banyak kali dioperate Ustaz Ahmad. Dan dioperate tak ada penyakit. La haula wala quwwata illa billah. Dah tak larat dah nak dioperate. Sebab bila dah operate saya sakit berminggu-minggu, kadang berbulan. Kemudian duduk dalam ward berhari-hari. Kerja banyak tertangguh. Saya tak mau dah. Tension. Sebab tu saya tak tahu lah, kita tengoklah macam mana besok. Saya rasa Ganggu saya tidur Datuk tak Datuk? Benda-benda ni mana kata? Memang saya dah tak tidur pun bila dapat penyakit yang ni, memang lagi tak tidur. Kena letak sendal kaki bantal tu tinggi pula. Kena letak kaki belah kiri tu tinggi sebelah kan. Mana selesa nak tidur macam tu. Sebab tu ada orang bagi wheelchair wakaf hari tu, saya pinjam kejap. Wheelchair tu lah saya dah pusing dalam rumah, ke depan, ke belakang, depan, belakang. Pukul 2-3 pagi tengok bilik anak, mengadap bilik anak. Ya, kayu. Jadi kalau nak waktu-waktu solat tu mana kata Datuk waktu solat saya sembahyang atas wheelchair. Sembahyang tak kursi. Tapi dah hari ni saya dah boleh sembahyang duduk biasa. Cuma saya tak boleh duduk atas kaki kiri lah. Jadi saya kalau nak buat tahiyat ke antara dua sujud ke, saya tampung belah kanan lah. Macam dulu memang saya sembahyang duduk berdiri lah, sebab sembahyang duduk sebab tak boleh berdiri. Angkat takbir macam biasa, Fatihah tu setengah aja, lepas setengah tu dia rasa berat. Jadi saya kena duduk cari letakkan standby kursi kat belakang. Jadi ini tak tahu Ustaz Ahmad dah kali keberapa dah saya kena macam ni, tapi tak tahu nak apa minat benar dia orang dengan saya pun tak tahu. Saya dia suka ke dia membenci ke, saya pun tak faham yang buat macam ni kan. Saya tengok gambar saya tu dibakar, tinggal separuh lagi dia punya muka dia, 2-3 keping gambar yang dibakar dalam bekas abu. Kita tak pasti abu apa lah. Okay. Kalau tadi tu yang saya sebut tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang baginda yang telah disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Lubait. Dia menggunakan medium bulu kan, menggunakan medium bulu seperti rambut, bulu kemuluan kan. Bulu itu mudah gugur. Okay. Tapi zaman sekarang ni dah moden. Tukang sihir menggunakan medium gambar. Sebab teknologi semakin maju. Jadi tukang sihir, dukun, mereka telah menggunakan gambar potret. Mereka menggunakan jin-jin. Biasanya mereka gunakan jin kafir untuk menyihir. Biasanya seperti itulah.
Itu dia tadi kisah Ustaz Kazim Alias. Kisah dia pernah disihir dan baru-baru ini telah terkena sihir juga. Untuk pengetahuan semua kawan-kawan bahawa sihir itu wujud dan sihir itu ada diceritakan dalam Al-Quran, dan kita doakan moga Datuk Ustaz Kazim Alias sembuh dari penyakitnya. Safahullah, moga dia mendapat afiat yang baik, sembuh sepenuhnya. Dan kita sebagai seorang Islam telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kita untuk mendinding diri dari sihir, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ada mengajar kita tentang zikir pagi dan petang. Apakah zikir pagi dan petang? Zikir pagi dan petang itu adalah untuk sebagai pendinding kita daripada gangguan jin-jin jahat, jin kafir dan sihir. Seperti manakah zikir pagi dan petang itu? Kita boleh search di Google. Di Google pun ada. Type dia zikir pagi dan petang, ataupun beli buku zikir pagi dan petang ni. Seperti kita mengucapkan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir itu dibacakan 1 kali di waktu selepas solat subuh, dan 3 kul, baca setiap ayat 3 kali. Itu siapa membaca itu akan dilindung Allah daripada gangguan syaitan. Lepas tu bolehlah baca juga zikir menghindar dari musibah, seperti zikir bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fi audi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Boleh juga mengamalkan zikir itu 3 kali setiap pagi dan petang. InsyaAllah Allah akan melindungi diri kita daripada sihir, gangguan jin-jin jahat. Okey. Apa lagi ya? Amalkan zikir pagi dan petang. Jadi kita akan terhindar dari gangguan sihir dan jin. Amalkan selalu. Dan jangan lupa juga setiap kali solat, selepas solat 5 waktu, kita amalkan wirid sunnah. Ini yang paling penting, wirid sunnah. Wirid sunnah ini berguna untuk kita, sama juga untuk mendinding diri kita daripada disihir. Wirid sunnah seperti istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lepas tu bolehlah berdoa dengan doa la ilaha illallah
la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan baca surah Ayatul Kursi sekali, lepas tu 3 kul setiap ayat sekali. Al-Ikhlas sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Setiap ayat 1 kali baca. Lepas tu zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Okey, itu sajalah. Itu saja pun cukup kalau diamalkan setiap waktu 5 kali sehari. Allah akan melindungi kita daripada sihir dan gangguan jin. Amalkan selalu. Okey, itu saja dari saya. Ingat, jangan banyak sangat berselfie di upload gambar di media sosial. Okey, moga Allah melindungi kita daripada gangguan jin-jin jahat dan sihir. Amin. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.